Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba habiskan sikit lagi tajuk 7. Okay, suara Mama Z jelas kan? Jelas. Dia sampai ke rumah Sir Izzuddin boleh dengar suara Mama Z ni kuat sebab dah biasa mengajar dewan kuliah tanpa mikrofon. Okay, so untuk hari ni Mama Z nak pergi sebab dia ada satu subtopik sahaja. Kita pergi kepada yang ini pula, G. Okay, G. Kita nak cari limit dekat infinity. Limit tempat yang jauh kita nak kena cari juga. Oleh kerana kita mencari nilai yang tidak boleh difikirkan dengan minda, jadi kita kena ringkaskan sesuatu. Okay, kena ringkaskan supaya bila kita buat nanti benda tu jadi logik. Okey, yang pertama kita kena tahu apabila nombor yang sangat besar ditambah dengan nombor yang sangat besar, secara logiknya jawapannya akan menjadi sangat besar. Okey, kita ada nombor yang besar, kita darab dengan nombor 4. Nombor itu juga adalah besar sebab kita tak boleh nak imagine nombor itu berapa besar dia tu. Cuma kita cakap dia sangat besar. Okey, yang ketiga, nombor yang sangat besar dikuasa duakan, dia akan menjadi besar juga. Okey, yang keempat, nombor yang sangat besar kita tambah dengan 1000 ataupun 1,000,000, okey, pun dia akan tetap menjadi nombor yang sangat besar. Okey, kemudian nombor yang sangat besar dia dermakan duit dia sebanyak 10,000. 10,000 bagi orang miskin banyak. 10,000 bagi orang miskin banyak. Tetapi bagi orang yang sangat-sangat kaya, Datuk Seri Vida, okay, dia beli jam pun harga 10,000 dah. Kita macam pelik. Kita nak beli jam RM10 pun berkira. Apa nama nak jadi suami dia tu apa? Iqbal. Tengok tak Iqbal? Ya. Yeah. Berapa harga jam dia? 1 juta. Jam dia 1 juta. Bazir ke? Moga nak tengok masa je. Nak bagi tahu. Mama Z nak bagi tahu bahawa untuk orang yang kaya, okay, untuk orang kaya, dia tak kisah tentang 10,000. Tak kisah kalau kacak nak 10,000 sebulan pun dia boleh bagi. Okay, itu makna duit untuk orang kaya. Okay, Mama Z sekarang ni berkawan dengan Datin. Datin tu orang kaya. Cucu dia tahun lepas masuk matrik. Okay, nombor kereta dia plate nombor 1. Kereta dia plate nombor 1. Contohnya DDD1. Okay. Awak tahu tak harga plate kereta ni berapa ni? Harga nombor plate bukan harga kereta. Dia pakai memanglah BMW. Harga plate kereta tu sendiri lebih mahal daripada harga kereta. So saya tanya pada cucu dia, ada berapa biji kereta nombor 1? Saya nampak tangan dia, jari dia tutup macam dia sedang kira. Maksudnya kereta kat rumah nenek dia tu banyak. Dan nombor 1 ni, saya bagi tahu dia, nombor 1 ni kadang-kadang dia lebih mahal daripada harga kereta. Dia datang daftar cucu dia tahun lepas naik kereta Ferrari ke Porsche, saya tak ingat. Sebab saya yang scan dia punya suhu. Tu saya nak bagi tahu apa maksud nilai infinity tolak 10,000. Kalau kita dapat 10,000 ni kan, pergi Mekah, balik Mekah, pergi Mekah, balik Mekah bagi kita lah. Untuk kita orang yang tak berapa ada. Okay, next. Okay, kita tengok sini pula. Orang yang kaya, infinity ni, hartanya dia bahagikan dengan 1,000 orang. Harta dia tu, dia nak wariskan kepada kerabat dia. 1,000 orang. Oleh kerana dia terlalu kaya, jadi setiap orang masih menjadi keturunan yang kaya. Kadang-kadang kita panggil kaya 7 keturunan.
Okey. Kalau kita ada nombor yang sangat sikit, okey, contohnya Mama Z ada 1000 butir beras. Mama Z masak, Mama Z pergi Somalia, bagikan dengan beras itu kepada orang Somalia. Soalan Mama Z, berapa kilo seorang dapat? Kita bawa 1000 butir je beras. 1000 butir, sikit. Tapi kita nak bagi dengan orang yang sangat ramai, jadi sebenarnya nilainya seperti tidak bagi apa-apa. Tidak ada kesan kepada orang Somalia. Dia lapar dan dia tetap lapar. Sebab bilangan yang kita bagi adalah sikit. Okey, yang ke-8. Eksponen, apabila kita kuasakan dengan nilai yang sangat besar, jawapannya adalah sangat besar. Jadi selepas ni kita akan buat latihan, awak akan nampak macam mana Mama Z guna nombor 1 hingga nombor 8. Okey, nanti ada dalam latihan. Kalau tak katakan masa Mama Z terang, tak nampak ke ataupun tak faham, awak bagi tahu supaya Mama Z kembali kepada muka surat 38. Okey. So kita tengok kat sini, perkataan asimptot ni pelajar akaun tak belajar, cuma Mama Z diarahkan untuk terang dari segi graf, semasa mengajar terang daripada graf. Okey, kita perhatikan graf yang berwarna biru. Okey, dan kita dah tahu, kita pernah belajar, Mama Z guna warna ni lah, warna merah. Kita pernah belajar ada satu peringkat, kita belajar sebelum ni, yang ini menuju ke positif infinity, itu kepala dia. Dan kita tengok ekor dia, mula-mula graf dia turun, tiba-tiba dia naik sehingga dia mendatar pada satu tempat. Dia mendatar pada satu tempat. Dekat mana dia mendatar? Y sama 2. Dia mendatar dekat 2. Jadi limit, kita nak cerita tentang menuju ke positif infinity ni, yang ini, kepala dia ni. Nak tuju ke mana ni? Yang ini, akhirnya dia cuba menyentuh nilai Y sama dengan 2. Okey. Manakala untuk graf yang kedua pula, yang ini kita tahu dia akan terus ke atas sebab yang ini kita belajar minggu lepas. Kita nak tengok ni, dia cuba, kita dapati dia tak turun pada paras ni, dia tak turun. Dia mula mendatar pada nilai Y sama dengan 1. Okey, dan anak panah ni dia sebenarnya terus lagi sehingga ke negatif infinity. Sebab itu bila kita belajar yang ini, kita kata apabila limit menuju ke negatif infinity, bagi fungsi G, kita dapati nilainya mendatar pada nilai 1. Okey, graf ini untuk Mama Z mengajar saja. Soalan exam tak akan keluar bentuk graf ni lah. Okey, untuk Mama Z mengajar saja. Apa yang dimaksudkan dengan nilai limit at infinity. Limit at infinity ada dua, satu dekat belah kanan, satu dekat belah kiri. Dan kita nak tengok nilai tu mendatar sama ada dekat L ataupun dekat M. So tugas kita nak cari apakah nilai L dan apakah nilai M. Okey. So itu gambar rajah, sekarang kita nak kira. Boleh nampak kan slide madam kan? Boleh. Okey. So sekarang ni, okey, kita nak kira. Okey, so sekarang ni saya nak gantikan nilainya ialah positif infinity. Okey, saya salin sekejap soalan dia. Limit X menghampiri positif infinity, fungsi kita 1 per X kuasa 2 tolak 4. Okey, sekarang saya nak gantikan nilai. Bila gantikan nilai, saya tak payah tulis limit lagi. Saya akan gantikan nilai X dengan infinity kuasa 2 tolak dengan 4. Okey, saya gantikan nilai. Tak comel pula nilai infinity saya kali ni.
Okey, licin. Tangan saya baru lepas makan nasi, dia licin. Okey, so sekarang ni Mama Z pergi kepada muka surat 38 nak cari infinity kuasa 2. Okey, muka surat 38. Infinity kuasa 2 dapat berapa tadi? Infinity. Ni nombor 3. Infinity kuasa 2 dapat infinity. Jadi Mama Z kena ringkaskan iaitu? Sama dengan 1 per infinity tolak 4. Okey, cari lagi infinity tolak 4. Yang tadi Mama Z buat infinity tolak 10,000 yang Iqbal tu, ingat lagi? Ingat. Kita tu. Okey, so infinity tolak dengan 4 dia tetap dapat infinity. Okey, sekarang Mama Z nak buat yang tadi. 1000 bahagi infinity hak tadi. Sekarang ni 1 bahagi infinity. Bilangan yang sikit bahagi dengan terlalu ramai. Sebenarnya kita akan mendapat Kosong. Okey, saya buka kepada soalan. Kalau nak tanya, muka surat 40. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Mana biasa ya formula ni? Kedok. Dok bagi. Dok bagi formula ni. Kita kena imagine 8 yang Mama Z bagi tu, benda tu Mama Z yang kalau ikutkan dalam nota buku-buku lain tak ada, dia suruh fikir secara logik. Cuma Mama Z je tulis kat situ reminder. Nak suruh pelajar ingat. Logik je sebenarnya. Cuma sebelum ni kalau kadang-kadang bila logik tu pelajar salah lah. Dia tak logik. Sebab pelajar dia dalam hidup dia 10,000 tu dia tak boleh nak imagine. Bagi dia banyak. Tapi bila konsep infinity, 10,000 tu sebenarnya sikit. Sebab kita telah menjadi orang kaya. Dalam infinity ni kita kena berlakon jadi Datuk Seri Vida, Ali Syukri. Yang kita nampak dia beli benda-benda yang tak logik. Macam mana harga baju satu suit tu 7,000 so. Kita Jessie, Alim nak pergi saja je saat ni. Tak perasan Alim offer saat ni. Nak pergi saja lah. Bagi demo-demo yang kaya ni handbag pun mahal. Kita sekarang ni kena imagine kita ni orang kaya. Okey, kita try lagi satu. Limit to negative infinity. Bila Mama Z ganti nilai, kita akan dapat 1 per negative infinity kuasa 2 tolak 4. Kita ganti tempat X tu dulu. Lepas tu baru kita imagine negatif kuasa 2 ni kita akan dapat positif. Infinity kuasa 2 infinity. Okay, so kita akan dapat 1 per infinity tolak 4. Infinity. Nombor besar kita derma RM4 ya, murah je. Okay, dan kita ada nombor yang sedikit. Kita ada duit RM1. Kita bahagikan kepada rakyat Somalia, so beli makanan. Sebenarnya dia tak mampu beli satu benda pun. Okay. Untuk sini awak dulu, apa tujuan dia kira ni? Untuk sini awak, awak kira saja. Sini awak dulu, dia kena lukis graf. Ni sini awak dia tengok ni, kosong. Sini kosong. Dia kena buat anak panah gitu. Hak ni pun kosong. Kosong ni ada dua, kosong atas, kosong bawah. Dia kena buat anak panah gitu. Okey. Yang dia kira ni, dia boleh buat anak panah 4 tu saja. Macam mana nak tahu anak panah tu atas ke, anak panah tu bawah ke, iaitu dia kena kira limit yang satu lagi yang Mama Z ajar minggu lepas. Yang minggu lepas kita tahu naik atas ke, turun bawah. Naik atas ke, turun bawah. Contoh, katakan graf yang kita test nanti, kita dapati ada nilai ni dengan ada turun bawah. Jadi Mama Z akan guna nilai ni saja. Contoh. Okey, katakan nilai yang kita kira nanti di atas dan kita kira ini anak panah, Mama Z akan ambil yang anak panah yang atas. Yang bawah ni kita reject. Yang atas ni kita reject. Okey, itu contoh. Tapi awak tak ada dah belajar. Okey, yang ini Mama Z tunjuk saja betapa sukarnya senior-senior kita dulu belajar. Dan sekarang saya tengok dah kerja macam-macam dah. Okey, ada pegawai bank. Selalu hantar kad raya kat saya. Ada tujuan lah tu nak suruh saya buat pinjaman. Saya tak save.
Saya royak ada, saya tak saya buat pinjaman. Okey, saya teruskan lagi. Okay, kita tengok contoh yang ni pula. Kalau tak faham, royak . Okey, saya nak ganti. Okay, sama dengan, saya nak ganti terus ni. E kuasa infinity tambah 1. Okey, awak tengok muka surat 38, nombor 8. E kuasa infinity. 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 Infinity tambah 1. Infinity. Infinity. Jawapan yang ni infinity. Manakala untuk yang sebelah sini pula, bila saya ganti saya dapat E kuasa negatif infinity tambah dengan 1. Okey. E kuasa infinity ni bersamaan dengan 1 per E kuasa infinity. Sebab dia ada negatif. Setuju? Setuju. Okey, so kita akan dapat 1 per infinity tambah 1. Sebab yang ni saya ambil on ni. Saya ambil on ni. Okey, kemudian hot ni saya dapat kosong tambah 1. Setuju? Ya. Dan jawapan akhirnya ialah 1. Jadi contoh tadi kebetulan jawapan sama. Contoh 24 kita nak tunjukkan bahawa kadang-kadang jawapan tu boleh berbeza. Okey, kalau saya salah ke apa-apa bagi tahu sebab awak dah buat nota ni saya rasa. Sebab saya tengok dalam YouTube, traffic YouTube pun dah agak sesak dah. Okey. Contoh 24 okey? Okey. 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 Contoh 25. Okey, contoh 25. Saya kena buat dua-dua, satu dekat belah kanan, satu dekat belah kiri. Positive infinity maksudnya kawasan di sebelah kanan. Negative infinity maksudnya kawasan di sebelah kiri. Okey, so bila saya buat yang ini, saya tulis dahulu. Limit X menghampiri positive infinity bagi fungsi 1 per X tolak 2. Kalau awak rasa susah nak tengok, awak buat kurungan. Okey, so saya pun ganti. Dia akan dapat 1 per infinity tolak 2. Gunakan muka surat 38, saya akan dapat 1 per infinity. Sama dengan 1 bahagi dengan nombor yang sangat besar, saya dapat 0. Boleh? Boleh. Okey, so yang ini pula limit X menghampiri negatif infinity. 1 per X tolak 2. Okey, kita ganti nilai. Okey, 1 per negatif infinity negatif 2. Saya ganti nilai. So, saya akan dapat nilai 1 per negatif infinity. Mula-mula sebab ada tanda negatif tu kita macam nak buat negatif kosong. Tapi kita kena tahu bahawa kosong tu neutral. Mama Z buat sama dengan kosong saja. Mula-mula Mama Z tulis negatif ni sebab ada negatif kat bawah ni. Mama Z buat dulu negatif kosong. Lepas tu kosong mana ada charge negatif. So kita tukar balik menjadi kosong. Okey, boleh? Boleh. Okey, saya tunjuk lagi sekali apa yang senior kita hadapi. Yang pertama senior kita ada sini Y, sini kosong, sini X lah. Kemudian dia ada nilai larangan, ada pagar elektrik di sini. Okey, ada pagar elektrik yang kita belajar minggu lepas. Nilai di sini ialah 2. Kemudian pelajar dah uji apa berlaku apabila graf kita cuba mengganggu 2 dari kanan. Okey, cuba mengganggu 2 dari kanan. So pelajar akan dapat 1 per 2.00001 tolak 2. Dia akan dapat 1 per 0 dari kanan. Dia akan dapat positif infinity. Okey, info yang dia dapat ialah grafnya naik ke atas.
Lepas tu dia kena test satu lagi. Limit, tu yang minggu lepas saya ulang ni. Limit X menghampiri 2 dari kiri, 1 per X tolak 2. Pelajar akan dapat 1 per 1.999 tolak 2. Dia akan dapat 1 per 0 dari kiri, jawapannya negatif infinity. Maksudnya dari sini dia akan pergi ke bawah. Itu minggu lepas punya cerita. Nak tahu naik ke utara, nak tahu turun ke selatan. Itu minggu lepas. Yang minggu ni, yang awak kira ni, yang awak kira sekarang ni, Mama Z highlight warna kuning ni, awak kira apa yang berlaku di sebelah kanan, jawapan awak kosong. Jawapan awak kosong ke atas atau kat bawah. Apa yang berlaku di sebelah kiri nilainya kosong. Di atas atau di bawah. Okey, macam mana Mama Z nak hubungkan warna hijau dengan warna kuning? Nak ambil kuning atas ke kuning bawah? Okey, ni. Warna hijau ni nak ambil kuning yang 1 titik ke yang 2 titik? So, Dia ada 2 kuning ni. Mama Z buat warna lain lah, tak nampak dia. Ni. Nak ambil warna kuning ke nak ambil warna biru? Kuning. Kena ambil warna kuning. Kena ambil warna kuning, barulah boleh sambung ni dengan ni. Okey, yang ini pula. Nak ambil kuning ke nak ambil biru? kuning. Ambil warna kuning. Maksudnya hot ni, cuma sekarang bila bawah ada masalah sikit. Dia lalu sini ke? Ataupun dia lalu sini ke? Dia banyak kan? So, kita nak ambil mana satu? Nak ambil warna biru ke nak ambil warna merah? Merah. Kena ambil warna merah. Sebab apa tak boleh ambil warna biru? Itu kosong. Tak boleh sentuh kosong. Okey, tak boleh sentuh kosong, betul. Jadi kita tak boleh ambil warna, Allah, ada belakang punya. Dia Mama Z buat balik. Ni, dia kena ambil warna ni. Dan oleh kerana dia telah potong sini, dia kena cari nilai sini. Tu kerja sini kita. Jadi kalau yang minggu lepas saja tak boleh buat graf lah. Jadi bila yang ada minggu lepas, ada yang hari Ahad ni, barulah dia boleh lukis graf reciprocal. Ni graf reciprocal. Graf salingan. Okay, itu tujuan dia. Cuma untuk pelajar tahun ni kita tak ada tujuan. Kita belajar saja-saja, tak ada tujuan. Alhamdulillah juga kalau tubik yang graf ni tak boleh nak jawab juga kita. Cik baik, tak tanya. Biarlah kita belajar saja untuk Allah je. Niat fisabilillah je. Okey, ni pula. H. Okey, yang Mama Z royak. Yang minggu lepas, kita tak nak nilai 0 per 0. Okey, kita tak nak nilai 0 per 0. Dan Mama Z ada bagi juga. Mama Z kata nanti ada lagi, yang ini kita panggil IDF. Kemudian Mama Z dah declare ada lagi IDF nanti kita belajar. Iaitu, ni. Infinity per infinity pun IDF. Infinity per infinity ni. Satu lagi, infinity tolak infinity. Okay, so semua sekali ada 3 benda larangan untuk tajuk 7. Okay, kita akan tengok apa yang berlaku. Ni penting ni. Hak ni penting. Keluar exam hak ni. Kadang-kadang pelajar tak perasan dalam contoh ada nota. Dia tak perasan. Okey, kita buat dalam reminder tu. Reminder. Apabila Mama Z ganti nilai ni dengan infinity. Ni dengan infinity. Yang warna kuning tu Mama Z ganti dengan infinity. Mama Z akan dapat nilai infinity per infinity. Okay. Dan kita dapati infinity bagi infinity ni adalah indeterminate form.
Jadi apa yang kita perlu buat? Jadi nota dalam kotak tu. Pelajar tak perasan waktu lah. Apa yang pelajar kena buat? Ini nota ni. Jadi pelajar kena divide. Kata kuncinya ialah divide. Okay. Divide numerator denominator. Bahagi atas dengan bawah dengan kuasa X yang tertinggi bagi denominator. Okey. Tu cara dia. Dia bagi cara cuma dalam bentuk ayat. Jadi cara nak tulisnya gini Mama Z buat slow and steady. Okey. Limit X menghampiri infinity. Okey. Yang pertama, kita senaraikan dulu nilai numerator. 5x kuasa 2 tolak 7x tambah 1. Itu nilai numerator. Kemudian Mama Z salin nilai denominator hak bawah. 2x kuasa 2 tambah x tambah 5. Mama Z salin. Kemudian macam mana kita nak guna perkataan divide? Kita divide divide. Semua yang kita salin tadi kita divide. Itu maksud divide numerator denominator. Mama Z dah buat. Kemudian by the highest power of denominator. Okey, kita tengok sini dah. Okey, jangan sedih lagi, relax. Mudah je ni. Okey, cuba awak tengok yang Mama Z highlightkan dengan warna kuning ni, adik bawah ni. Okey, X mana yang kuasanya paling tinggi? X kuasa berapa? Kuasa 2. So kita dapati kuasa tertingginya sekarang ialah kuasa 2. Kuasa 2. Jadi semua sebutan yang Mama Z dah buat per tadi tu, Mama Z kena bahagikan dengan X kuasa 2. Semua. Jadi yang dalam kotak tu sebenarnya step yang kita nak kena buat. Divide numerator, denominator dengan kuasa tertinggi yang di bawah. Okey, sampai sini faham tak? Faham Mama. Faham. Boleh? Okey, kita tulis je, kita ringkaskan lagi. Limit X menghampiri infinity. Sebutan pertama tu tinggal 5 je lagi, betul? Tolak 7 per X tambah 1 per X kuasa 2 per dengan 2 tambah 1 per X tambah 5 per X kuasa 2. Okey. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Kalau tak payah tanya, jangan simpan. Okey. Sekarang Mama Z nak ganti nilai. Tempat X tu Mama Z nak ganti dengan infinity. Masa nak ganti nilai, tak payah tulis limit dah. Sama dengan 5 tolak 7 per infinity tambah 1 per infinity kuasa 2 per dengan 2 tambah 1 per infinity tambah dengan 5 per infinity kuasa 2. Okey, yang warna merah boleh? Boleh. 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 Okey, Mama Z akan highlightkan warna kuning ataupun warna biru lah pula. Okey, untuk menunjukkan nilai tu sebenarnya guna muka surat 38. Kau ni kalau guna muka surat 38 jadi kosong ke? Ya. Kau ni jadi kosong ke? Ya. Ya. Kau ni? Kosong. Kosong. Kau ni? Kosong. Kosong. Okey, dapat dah jawapan akhir dia. Jawapan akhirnya ialah sama dengan
5/2. Boleh ke tak? Dia guna masa fungsi pecahan je ke? Fungsi nanti yang fungsi tak pecahan tu nanti infinity tolak infinity. Lon ini Mama Z baru buat infinity per infinity sebab tu awak nampak dia macam pecahan. Sekarang ada dua kan tadi. Mama Z baru guna hak ni. Hak awak kata tadi tanpa pecahan tu hak ni. Okay, kita tak buat lagi. Kalau Nanti ni memang khusus untuk pecahan je lah. untuk pecahan dan untuk kes infinity per infinity. Okay. Okey, kita tengok pula 27. Okey, example 27. Kalau kita ganti secara direct, kita akan dapat hak ni dan akhirnya dapat IDF. IDF ni bukan jawapan akhir. Kita kena buat sesuatu kalau kita dapat IDF. Okey. So, Mama Z tengok kuasa yang di bawah ni tertingginya adalah kuasa 1. Jadi kita buat limit x approaches infinity. Mama Z salin yang ke atas. Salin yang di bawah. Kemudian divide. Okay, divide. Mama Z tunjuk proses divide lah, bahagi. Kuasa kat bawah yang paling tinggi X. Gitu. So kalau ayat panjangnya dividing numerator, denominator with the highest power of X of denominator. Panjang. Tapi sebenarnya pendek jalan kerja dia. Okey, kita ringkaskan dahulu. Limit X menghampiri infinity. 3 tambah 1 per X per dengan 2 tolak 5 per X. Saya nak ganti. Bila saya ganti dapat 3 tambah 1 per infinity per dengan 2 tolak 5 per infinity. Kemudian nilai yang saya kuningkan ni sebenarnya dah dapat kosong. Jadi jawapan akhirnya adalah sama dengan 3/2. Okey ke? Okey. Okay. Ya, mudah je kan? Bila dapat soalan exam je macam terkedu sikit. Sebab soalan exam dia memang kemahiran yang orang yang buat soalan tu dia memang bila pelajar tengok soalan tu kali pertama dia tak nampak apa. Itu kemahiran yang kita ada lah. Tapi tak apalah sebab Mama Z yang akan handle kes tu nanti. So Mama Z tahu cara nak tolong awak lah. Hak ni. Kelas lain ramai dah WhatsApp Mama Z tak nak layan lagi lah. Sebab hari tu Mama Z ngajar sebab cikgu, ada seorang cikgu tak sihat hari tu, Mama Z take over. Yang ni tak sempat lah. Mama Z banyak kerja dah kan, tak sempat nak handle dah. Okey, so sekarang benda ni berada di dalam cert. Okey, berada di dalam cert. Macam mana cara kita nak buat dia? Okey, so cara dia. Yang ni memang dia banyak jenis macam ni lah bila exam. Okey, limit X menghampiri infinity. Mama Z kena buat tanda ni jadi gemuk sikit. Yang asalnya kecil, gemuk sikit. Sebab Mama Z nak buat per nanti. Okey, kita salin dulu. 25 X kuasa 2 tolak 4 per 4X kuasa 2 tambah 18. Mama Z salin atas dengan bawah. Sebab tu kawan kita tanya tadi memang pecahan ke? Atas dan bawah automatik dia pecahan lah. Kemudian kita kata divide. Kita ulang je proses divide tu. Divide. Okey, tengok kuasa yang ni. Ni kuasa yang paling tinggi. Iaitu X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. Mama Z bagi X kuasa 2. X kuasa 2. X kuasa 2. X kuasa 2. Okey, sini boleh lagi? Boleh. Boleh.
So, Cuma yang itu tak boleh Mama. kat mana? 18. 18. Allah Allah. 18 tu Mama Z salah tulis tu deh. Berapa? Ni tak boleh ni. Betul dah tak boleh. 81. Berapa Mama Z ngaji berkali pagi tadi deh. Dia baca dari ni deh. Kita potong-potong. Asyik baik ada orang dapat. Tidak pelajar ingat saya betul sama. Nak tulis benda lain, tu benda lain. Kita ngaji ke dari sana ke. Ni. Baru betul. Nombor eka tu. 1881. Okey, kita pemudahkan dulu. Okey, limit X menghampiri infinity. Okey, dia jadi kurus balik dah. Dia jadi hak ni 25 je. Tolak dengan 4 per X kuasa 2 per dengan hak ni 4 saja. Tambah 81 per dengan X kuasa 2. Okey, yang warna hitam semua tu boleh? Boleh. Okey, so sekarang saya nak ganti nilai. Bila ganti nilai, limit tak payah tulis dah. Jadi punca 25 tolak 4 per infinity kuasa 2 per dengan 4 tambah dengan 81 per dengan infinity kuasa 2. Dan kita tahu bahawa nilai ni sebenarnya adalah kosong. Nilai ni pun kosong berdasarkan nota muka surat 38. Ni kena rujuk, kena ingat. Okey, so bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapan yang ini. Punca 25 per 4. Dan kita boleh ringkaskan lagi yang di atas. Kita boleh guna yang properties kita belajar tajuk 1. Kita boleh pecahkan atas dengan bawah. Dan kita tahu punca 25 adalah 5. Jawab apa dah? Punca 4 je. Punca 4 adalah 2. So jawapannya 5 per 2. Boleh? Boleh. Kebanyakan contoh bab 7 ni kita ambil soalan koleksi pasir lah. Mama Z dah mengajar daripada tahun 2003, jadi banyak dah koleksi. So kita cuba. Kadang-kadang soalan pelajar akaun ni dia ulang-ulang kecuali tahun ni. Sebab tahun ni berkemungkinan besar soalan awak adalah objektif. So rasanya soalan pun dah ada tu, tunggu nak exam je lagi. Okey, yang ini sedikit lagi kita naikkan sedikit tahap dia. Sebelum pelajar tanya nanti, Mama Z declare dahululah. Okey, declare dahulu. Kita ada 3 kuasa 2. Okey, sama dengan 9, betul? Betul. Okay. Sekarang Mama Z nak bawa 2 ni ke dalam. 2 ni ke sebelah sana. Dia akan jadi 3 sama dengan 9 kuasa 1 per 2, betul? Betul. Okey. 3 sama dengan 3. bukan. Kuasa setengah tu adalah punca kuasa 2. Tambah tolak X. Tak payah. Sebab dia tidak melibatkan nilai X. Okey, dia tidak melibatkan nilai X. Yang sebelum ni tu dia melibatkan nilai X. Yang ini dia akan jadi 9. Dan apakah nama lain 9? Nama lain 9 ialah 3 kuasa 2. So Mama Z nak bagi clue ialah tanpa set kuasanya ialah 1. Apabila dia masuk dalam set, kuasanya akan jadi berganda. Okey, kuasanya menjadi berganda, dia akan menjadi 2. Jadi kalau Mama Z tulis, tulis kat sini 3 kuasa 2, dia akan menjadi punca kuasa 3 kuasa 3. 4. Sebab dia bukan bertambah, Mama Z kata tadi berganda. Ganda dengan bertambah lain.
Kalau kata jawapan 3 sebenarnya awak faham maksud bertambah. Sebab itu Mama Z buat contoh yang warna hitam yang bold ni supaya pelajar faham maksud berganda. 1 dia akan jadi berganda jadi 2. Bila Mama Z buat 2, dia bukan 3. Mama Z tahu pelajar akan jawab 3. Mama Z royak. Dia sebenarnya berganda jadi 4. Iaitu 2 kali ganda. 1, 2 kali ganda 1 adalah 2. 2 kali ganda 2 adalah 4. Bukannya 3. Sebab itu Mama Z buat contoh ni. Sebab dari dulu dan pelajar yang Mama Z ajar benda ni dulu dah jadi doktor pakar dah. Maksudnya dia orang dulu pun tak boleh. Sebelum dia ambil medik dulu dia tak boleh juga benda ni. Sekarang dah jadi doktor pakar. Okey. So ini intro Mama Z bagi Intro ni penting. Okey. So sekarang nak buat apa yang kita belajar pada hari ni. Okey, Mama Z akan buat dahulu prosesnya. Okey, kita tengok prosesnya. Limit X menghampiri positif infinity. Ke atas kita ada jumlah pula dah. Set X tolak 6 per dengan X tambah 3. Proses menyalin fungsi. Proses yang kedua kena bahagi, divide. Okay, kita divide. So bila Mama Z bahagi, Mama Z akan dapat bahagi, 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 bahagi. Dan kuasa kat bawah yang paling tinggi adalah X, kuasa 1. Jadi Mama Z bahagi dengan X, bahagi dengan X, bahagi dengan X. Okay, ada satu lagi tu. Satu lagi tu. Okay, ada soalan? Kalau punca tu yang atas saja, yang bawah tu tulis X kuasa 1 je. Tapi tak buat punca lah kat dia. Tak Boleh? Boleh. Kalau pelajar tulis punca X per dengan, sebab tak ada punca, X saja. Tak ada punca, guna yang ni. Ada punca, berganda. Skema jawapan yang mana? Oh, sepatutnya Mama tulis tak ada punca kan dia? Tak. Dua-dua boleh. Kalau tak ada punca pun boleh, ada punca pun boleh. Oh, dia tak kat bawah. Tapi senang nak tengok kalau dia tu ada punca, partner dia pun kita buat yang ada punca juga lebih okey. Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Kita ringkaskan dia jadi sama dengan okey, ada limit lagi. Undo. Okey. Sekejap Limit X menghampiri positif infinity. Yang dalam set ni ada lagi 1 per X tolak dengan 6 per X per dengan 1 tambah 3 per X. Okey, kita ringkaskan dulu. Kemudian saya nak ganti nilai. Bila ganti nilai tak payah tulis limit dah. Dia akan jadi punca 1 per infinity tolak dengan 6 per infinity per dengan 1 tambah 3 per infinity. Dan kita tahu nilai yang Mama Z buat ni kosong, ni kosong, ni kosong. Yang kita susah sebelum ni sebenarnya nilai tu kosong saja. Dan kita akan dapat nilai di sini kosong bahagi 1. Okey, kalau awak tekan kalkulator, kosong bahagi 1 adalah kosong. Tu dia. Example nombor 29. Boleh nafas lagi ke tak ni? Boleh. Boleh.
Tajuk 7 ia memang gini, ia senang tapi ia gurau-gurau sikit. Okey, kalau boleh kita pergi kepada yang bawah sikit lagi. Ada orang nak kena cocok vaksin hari ni, good luck Anak saya nak pergi cocok vaksin. Dia kata 4 kena cucuk dah kan sebelum masuk sekolah. You all dah cocok belum ni? Dah. Tak lengkap lagi. Dah. Tak lagi. Cari alasan tak nak masuk matrik dah tu. Pandai politik dia. Cucuk lah tak apa. Bukannya mati pun. Cucuk. Tak sakit pun. Cuma kesan dia lepas tu lah. Kalau Mama Z ni jadi gatal. Ada yang jadi sakit sendi, ikut nasib lah. Okay. So Mama Z sambung. You all dengar ngaji ke tak ni masa Mama Z ngajar ni? Tak. Tak, sebab Mama Z dah pasang slow dah tu. Takut mengganggu awak. Okay, so kita teruskan dengan example 30. Yang ini kena bertenang. Mama Z ajar memang yang positive infinity dulu. Nak suruh pelajar faham. Kali ni kita memang dah tak boleh ngelak dengan cert. Kalau tadi pelajar kata Mama, kalau tak tulis cert tak apa. Tak apa. Hak ni tak apa. Sebab dia melibatkan X saja. Tapi sebab Mama pun dah ajar cert tu. So yang ini akan jadi mudah lah sikit. Okay, so bila kita nak buat yang itu, limit X menghampiri positive infinity, yang cert tu mula-mula Mama Z buat besar dulu sebab dia akan jadi 2 tingkat. Okay, yang ini akan jadi 4X kuasa 2 tolak 3. Yang bawah 6X tambah 5. Salin numerator and denominator. Step yang kedua, divide. Step yang ketiga, awak kena tengok nilai denominator ni yang bawah ni, yang mana nilai X kuasa tertinggi? X. X kuasa 1 ataupun X kan? Jadi awak bagikan dengan X kuasa 2, X kuasa 2. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Mama Z royak bahagikan dengan X tapi dia buat bahagi dengan X kuasa 2. Pas lagu mana Mama Z ni? Sebab apa tiba-tiba Mama Z buat X kuasa 2? Ada cert. Sebab ada cert nilai luar 1, dalam cert dia jadi berganda. Tu yang Mama Z buat intro dulu sebelum Mama Z buat yang ni. Yang denominator yang bawah ni, denominator yang bawah ni, dia tidak berada di dalam punca. Jadi Mama Z bahagikan dengan X. Yang ini berada di dalam cert, nilai X tadi jadi berganda 2, iaitu X kuasa 2. Tu pentingnya. Dan soalan biasanya memang keluar yang cert lah yang ni. Dia tak keluar yang biasa pelajar reti. Yang ni pelajar keliru. Limit X approaches positive infinity. Mama Z akan ringkaskan dulu. Yang atas akan menjadi 4 tolak 3 per X kuasa 2 per dengan 6 tambah dengan 5 per X. Okey, sekarang nak ganti nilai. Punca 4 tolak 3 per infinity kuasa 2 per dengan 6 tambah 5 per infinity. Okey, sampai sini okey? Okey, Mama Z potong ni Ni jadi kosong. Setuju? Ya. Ni jadi kosong. Bila kita permudahkan, Mama Z akan dapat 2 per 3. 2 per 6. Ya Allah. Itulah otak kita kan. Alah. 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Tu otak nak buat tadi. 2 per 6 sebab yang atas punca 4, 2.
yang bawah 6. Dan 2/6 masih boleh dikecilkan. Dalam tugasan ni kita tengok betul-betul. 2/6 masih boleh dikecilkan menjadi 1/3. So, macam mana? Okey ke? Okay. Boleh? Ada 49 orang ni dalam ni. Jenuh saya nak cari yang lain ni. Okey. Dia sebab lepas tu dia tanya, dia tak faham itu masalahnya kan. Bila kita live macam ni dia tak join sekali. And then Mama Z kalau nak buat kelas tambahan tu agak pack sangat masanya. Full. Kalau hari saya kerja saya full sangat. Walaupun mengajar 5 jam je seminggu. Petang ni mesyuarat, lepas tu ada pelarasan skema pemakahan. Besok saya kena bagi ceramah. Sambil-sambil buat kerja sebab soalan tak awak dah siap dah. Kami dah buat siap dah. Saya dah edit. Cuma kita ada lagi 2 tajuk. Lepas 2 tajuk tu kita gempur betul-betul sekarang ni masih tak ada soalan lah untuk awak. Tugas awak cuma penuhkan nota, relax dulu. Ni minggu yang ke 9 ke 10 minggu ni? 10 Oh, saya dah terlambat ni. Patut minggu 10 saya dah habis dah. Tak apa. Error tak gaduh. Okey, kita kena ada sela masa sebab benda nombor 31 ni dia lain sedikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Zat ajar nombor 31 dengan meringkaskan benda yang complicated. Jadi kalau pelajar nak tahu macam mana Mama Z boleh buat macam tu, yang tu kita akan bincang kemudian. Yang tu kita berdebat kemudian. Sekarang ni guna dahulu yang Mama Z ajar. Okay, sebab dia ada hujah dia. Cuma Mama Z tak nak kelirukan minda pelajar. Okay, sekarang kita berhadapan dengan nilai negative infinity. Dan kita tahu negative infinity ni tak berapa boleh masuk dalam cert. Sebab nanti contoh kan, kita buat punca negatif 4. Boleh kira tak? Punca negatif 4. Dia buat max error kan? Max error tak boleh. Negatif 4 tak boleh. Ini kan pula negatif infinity. Okay, dengan menggunakan definition sebenarnya, tetapi Mama Z ringkaskan untuk pelajar sebab kalau kita fikir yang detail, kita akan nampak tajuk 7 ni susah. So, awak dengar je Mama Z cakap, oleh kerana nilainya negatif infinity ni, pelajar akan salin soalan dengan meletakkan tanda negatif tu di luar kotak. Okey, dia jadi gini. Limit X menghampiri negatif infinity. Tempat yang ada cert tu, Mama Z letak negatif luar. Hak lain salin. Tempat yang ada negatif saja. Dia jadi gitu. Negatif di luar. Mengapa kita kena berhujah nanti? Biar you dapat digest dulu ya. Dia ada sebab tapi panjang sikit nak terang yang tu, takut complicated. Okay, so lepas letak negatif, kita akan buat cara yang sama. Dividing tu limit X approaches negative infinity. Pelajar akan buat benda ni gemuk sedikit. Tak gemuk pula dah. Dengan X tolak 6, dalam ni ada X kuasa 2 tambah 5. Barulah diikuti dengan proses divide. Okey, kalau kita tengok kuasa di bawah, ini yang paling tinggi sekarang. Iaitu kita bahagikan dengan X, dan di atas tu ada cert. Jadi Mama Z bahagi dengan X kuasa 2. Okey, setakat ni ada soalan? Ada. Tak ada lagi
Okey, Mama Z nak ganti nak ringkaskan dulu. Limit X menghampiri negatif infinity. Negatif kat luar set tu, dalam ni dah jadi 1 tambah 5 per X kuasa 2 per dengan 1 tolak 6 per X. Yang warna merah boleh? Boleh. Boleh. So Mama Z nak ganti sekarang negatif punca dan Mama Z sebenarnya akan dapat nilai di sini 0 per dengan 1 tolak 0. Kita dah boleh skip beberapa kaedah. Bila kita dah main, kita boleh skip sebab nilai ni dengan ni nanti dia akan dapat 0. Jadi nilai di atas tu adalah negatif 1 per 1 nilai bawah. Dan jawapan akhir kita ialah negatif 1. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Bolehkah? Jadi X tu ganti dengan positif infinity ke kan? Oh, Mama Z ganti dengan negatif. Tapi dia tetap dapat 0. Okey, Mama Z ulang yang itu Betul juga pelajar tanya. Okey. Sekejap. Okey, Mama Z ulang. So kat sini dia jadi negatif punca 1 tambah 5 per negatif infinity kuasa 2 per dengan 1 tolak 6 per negatif infinity. Mama Z ganti dengan negatif infinity. Tetapi apabila negatif infinity itu kuasa 2, kita akan dapat infinity. 5 bahagi infinity tu Mama Z akan dapat nilai sini 0 dan nilai sini kalau awak dapat apa? Awak dapat negatif 0 tapi negatif 0 tak ada. Dia tetap dapat 0. Jadi yang di atas tu yang tertinggal cuma negatif. Okay, dia jadi yang ke atas tu sama dengan negatif punca 1 per 1. Dan punca 1 adalah 1. Per dengan 1 pun adalah 1. Tadi Mama Z buat 1 ke negatif 1? Negatif 1. Negatif 1. Jawapannya negatif 1. Gantikan dengan nilai X ikut yang soalan tu. Kalau dia negatif infinity, ganti negatif infinity lah. Tapi kalau awak ragu-ragu, awak ganti, awak terus slash jadi 0 sebab nanti soalan awak objektif, dia jalan kerja ni dah tak ada dah sebenarnya. Okay, nantilah waktu kita bincang nanti. Itu nak tunggu dia bagi surat je dulu. Bagi surat, royak bentuk macam mana, kita tahulah nak buat macam mana. Okay, buat masa ni kita tak boleh nak buat banyak-banyak, takut rugi. Takut rugi. Okay, try lagi 32. Okay, yang mana yang baru nak faham, baru masuk. Okay, selamat datang. Yang seorang masuk, seorang keluar. Okay. So sekarang clue-nya negatif infinity. Bila buat soalan infinity ni, tengok dulu clue dia ni. Negatif infinity dan ada set depan ni nanti kita letak tanda negatif. Depan tu kita letak tanda negatif. Jadi bila kita buat, cara media ni benda kekal je sebenarnya sebab tahu tengok media just relax je. X approaches negative infinity. Okay. So yang di atas akan ada 8 tolak X. Yang bawah set tu Mama Z buat kembung sedikit. So letak negatif di luar. Kemudian kita ada X kuasa 2 tambah dengan 6. Okay. Kita bahagikan dengan kuasa yang di bawah. Okay. Kuasa yang di bawah sekarang ni paling tinggi X kuasa 2 tapi dalam set. Jadi Mama Z buat per. Dan untuk kategori set, nilai yang kita ada ialah X kuasa 2. Jadi yang ini X kuasa 2. Yang ini X kuasa 2. Tetapi yang di atas tak ada set.
Jadi dia bagi dengan X saja. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Beres ke tak? Dah ada. Beres? Okey, kita ringkaskan. Kita tulis jawapan dia sekejap. Sama dengan limit X menghampiri negatif infinity 8 per dengan X tolak 1 per dengan negatif punca 1 tambah 6 per X kuasa 2. Jadi sebelum Mama Z ganti, kita sebenarnya dah boleh agak dah. Nilai kat depan ni kosong, betul? Kosong tolak 1 per negatif punca 1 tambah kosong. Dah boleh nampak belum macam tu? Boleh. Boleh. So yang di atas tu ada dapat negatif 1. Yang di bawah tu dapat negatif 1. Jadi jawapan akhirnya ialah positif 1. Dia tinggi gitu sikit je lah. Okay, yang penting awak kena hati-hati dengan tanda negatif di depan ni. Sebab kalau awak tertinggal negatif ni, jawapan hujung sini awak akan dapat negatif 1. Itu je beza dia. Boleh lagi? Beres? Ya, baik. Beres. Jangan rebeh. Beres dulu. Okey. Nombor 33. Hati-hati dengan nombor 33. Jangan kita tengok contoh ada berapa lagi. Mama Z nak set masa betul-betul ni. Sikit lagi dah. Muka nak habis dah. Nak habis dah. Sikit lagi dah. Sabar. Ya susah sikit je. Tapi nikmat dia besar. Sikit lagi. Ingatkan muka surat dia 57, dia 54 je. Ni dah muka surat yang ke-51. Sekali kita buat latihan yang ala-ala tugasan lah. Kalau tak sempat malam pun boleh sambung ni. Tapi Quran ni pun lama, nampak je slide sikit ni. Okey, yang pertama, negatif infinity tu. Cluenya ialah negatif infinity. Okey, so Mama Z colorkan benda penting. Okey, kemudian Mama Z nak bagi tahu bahawa kita boleh tukar soalan ni kepada limit X menghampiri negatif infinity. Sebenarnya soalan ni ada set di atas dan juga ada set di bawah. Betul tak? Bab 2, bab 1 awak belajar. Betul. Okay. Sini awak ada 25 X kuasa 2 tolak 4. Sini awak ada 4 X kuasa 2 tambah 81. Okey. Iaitu awak belajar punca A per dengan B bersamaan dengan punca A per punca B. Itu bab 1 tajuk indeks. Nanti buka balik kenangan awak masa bulan 7. Bulan 7, bulan 8. Awak masuk matrik akhir bulan 7 kan? Boleh pitih dah ke? Boleh pitih lagi? Boleh dah? Oh, patutlah kaya lah. Bila nak belanja Mama Z ni? Air teh bank kat tepi. Ramai dah hutan Mama Z. Milo bank kat tepi dengan teh bank kat tepi. Pergi college Mama. Nanti pergi college dah? Simpan duit banyak, jangan beli handphone lah. Jangan beli lipstick Mary Kay. Beli hak kedai dua yang sudah lah. Beli mahal-mahal nanti hijau. Tapi lah ni hijau pun tak guna juga pakai lipstick. Sebab pakai emas. Kan untung macam Mama tak pakai lipstick ni. Tak ada kesan tak ada kesan pakai lipstick ke tak pakai ke tak ada kesan. Yang penting bila mengajar sudah faham, itu penting. Okey, boleh terima yang warna hijau ni dulu? Boleh. Boleh Okey, Mama Z nak mula dah ni, nak kira dah. Okey, yang mana yang rasa pala tu sabar, Mama Z kena tekan juga. Limit X menghampiri negatif infinity,
Mama Z letak tanda tanda negatif depan cert. Dan Mama Z kena buat 25 X kuasa 2 tolak dengan 4 untuk yang atas. Yang bawah pun ada cert letak negatif juga depan dia. 4X kuasa 2 tambah 81. Ada atas dan bawah negatif. Jadi lepas tu kita teruskan dengan proses divide tadi tu. Kita divide tu. Okey, divide. Dan kuasa di bawah adalah X kuasa 2 yang dalam cert. X kuasa 2 dalam cert. Jadi Mama Z akan bahagikan dia dengan X kuasa 2 kerana yang ini dalam cert. Yang atas pun sama, bagi dengan X kuasa 2. Okey, ada soalan situ? Tak ada. Tak ada. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi. Dia akan jadi limit X menghampiri negatif infinity. Dia jadi, dalam ni dia jadi 25 tolak 4 per X kuasa 2 per dengan negatif 4 tambah 81 per X kuasa 2. Dan kita tahu dua nilai tu kalau yang Mama Z buat highlight ni, ni dengan ni nanti jadi kosong. So bila kita ganti nanti negatif dengan negatif ni apa jadi? Positif. Dia jadi positif. Jadi Mama Z akan dapat nilai nanti punca 25 per punca 4. Jawapannya ialah 5/2. Itulah dia ceritanya untuk proses nombor 33 ni cert besar dan Mama Z nak guna hak ni. Siapa hak tak teringat dia akan dapat jawapannya. Siapa yang buat gini dia letak satu je tanda negatif ni dalam cert yang pecahan ni, dia akan dapat jawapan akhir negatif 5/2 dan salah. Dan kebetulan soalan awak pula objektif. Sure akan ada jawapan negatif 5/2. Awak tengok ada, awak ingat awak betul. Sebenarnya salah. Jadi nombor 33 ni kena hati-hati. Okay, next. Maka tibalah yang kawan kita tanya tadi, adakah untuk yang pecahan saja? Okay, so jawapan Mama Z. Tahun ni kita letakkan nota ni sebab tahun lepas kita terkeliru dengan proses silibus baru masa tu, sebab Mama Z masa mengajar dan masa tu khusus 2 in 1 tertukar ikut silibus tahun baru. Okay, so yang ini nanti awak dapat infinity tolak infinity. Awak dapat yang ini nanti. So macam mana nak buat kalau jawapan kita infinity tolak infinity? Okay, Mama Z tunjuk proses mengganti. Okey, proses menggantikannya. Okey, kalau Mama Z ganti sini infinity, sini infinity, sini infinity. Kita tengok kesan dia Kesannya ialah punca infinity tambah 2 tolak punca infinity. Dan kita kena selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Yang ini kita akan dapat punca infinity tolak punca infinity. Betul? Betul kan? Dan kita tahu bahawa punca infinity ni adalah infinity. Dan dalam ni akan ada infinity tolak infinity. Ni. Proses ni tak boleh. Okay, proses infinity tolak infinity ni kita panggil indeterminate form. Kerana ada individu pertama melihat jawapannya adalah kosong. Sebab dia nampak infinity yang depan ni dengan infinity yang belakang ni sama. Bila tolak sama dengan kosong.
ada dua individu yang kedua melihatnya berkemungkinan nilai itu tidak sama. Mungkin yang ini ala-ala Datuk Syukri. Dia memang kaya dan kita tak tahu kekayaannya melebihi Datuk Seri Vida ke tidak. Kita tahu dia sangat kaya tapi tak tahu. Adakah bila kita tolak duit Datuk Syukri, tolak dengan duit Datuk Vida ni, kita akan dapat kosong. Yang ini, kemungkinan Datuk yang ini lebih kaya. Jadi dia tak mungkin dapat kosong. Itu untuk pandangan yang kedua. Okey, oleh kerana kita keliru, maka dia adalah di bawah kategori IDF. Okey, apa yang perlu kita buat kalau kita dapat bentuk IDF? Okey. Boleh ke tak ni? Mama Zat Terian ni? Boleh. Boleh. Okay, so cara kita nak buat dividing macam tadi juga. Dividing numerator and denominator. Tapi sekarang ni kita tengok tak ada denominator. Tak ada pula. Jadi Mama Z nak wujudkan denominator tu. Cara nak wujudkan hanyalah dengan mendarab dengan conjugate. Jadi Mama Z ada limit X menghampiri infinity, punca X, di atas ada punca X tambah 2, tolak punca X. Apabila Mama Z darab dan conjugate, dia akan jadi punca X tambah 2, tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Tambah. Jadi tambah. Okay, apabila Mama Z darab dengan conjugate, automatik dia jadi ada pecahan sebab ia ni jadi per 1. Okay, Mama Z selesaikan dahulu hasil darab ni. Okay, punca X ada. Apa yang berlaku di sini? Kita darab dulu yang tu. So kita akan dapat dalam tu X tambah 2, betul? Yang ni dulu. Boleh? Boleh. Okey. Darab hak ni kita akan dapat positif benda itu. Dan bila kita darab dengan hak ni, kita akan dapat negatif benda tu. Ni dengan ni. Ni. Okey, kita akan dapat negatif benda tu. Betul? Sebab dia darab dengan conjugate. Faham ke tak? Mula-mula. Boleh ke? Boleh ke tak? Semula. Semula. Sekejap saya undo. Okey. Saya buat yang ni dulu. Guna pen lain. Ni darab ni dapat apa? Kita cuma dapat X tambah 2. Apabila Mama Z darab ni dengan yang belakang, Mama Z akan dapat nilai punca X tambah 2, betul? Okey, Mama Z guna pen warna lain pula ni. Ni darab ni. Mama Z dapat negatif punca X tambah 2. Ni apa berlaku pada yang dalam bulatan ni? Kosong. Sebab tu Mama Z buat laju situ tadi. Sebab bila kita darab dengan conjugate, nilai tengah tu kena mati. Cuma pelajar dia nampak nombor set tu nampak susah. Okey, last kali hak ni dengan hak ni jadi gapo? Negatif X. Hak bawah tinggal lagi punca X tambah 2 tambah punca X. Okey, sampai situ boleh? Boleh. Okey, sampai situ boleh. Mama Z akan mematikan nilai yang boleh mati ni.
Mati kan? Okey, apa tinggal yang atas? Yang atas tinggal apa? 2 punca X. So yang atas tinggal yang itu saja. Sekejap kita padam whiteboard. Okey, so yang atas soalan kita mula berubah menjadi limit X menghampiri infinity 2 punca X per dengan punca X tambah 2 tambah punca X. Okey, tadi soalan kita asalnya sebaris. Selepas kita mendarat dengan conjugate, akhirnya dia jadi pecahan. Ending jadi pecahan. So, bila jadi pecahan, kita kena ulang jalan tadi. Mula-mula yang kita buat tu, limit X menghampiri infinity, 2 ni, kat dalam ni jadi gemuk, X per. Okay, yang bawah pula, punca jadi gemuk, X tambah 2 tambah punca jadi gemuk X. Okey. So, apakah kuasa yang bawah yang paling tinggi? X kuasa 1. X kuasa 1 di dalam set. Betul? X kuasa 1 di dalam set. So, yang ini bagi ni X, 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 X. Okey. Boleh lagi? Boleh. Okey, so kita pemudahkan dia jadi yang atas tu dia jadi 2, yang dalam ni ada 1 per dengan punca 1 tambah 2 per infinity tambah punca 1. Okey, so yang atas tu adalah 2, yang bawah 2. yang bawah pun 2. Sebab apa 2? Sebab sini kosong kan? Punca 1, 1. Sini 1, sini 1. So jawapan akhir kita ialah 1. Gitu. Okay. Sementara pelajar ada lagi ni, Mama Z pergi kepada tadi Mama Z guna Mama Z ambil ni sekejap PDF. Tinggal 2 tajuk lagi dah. Okay, sementara pelajar berehat-rehat. Tadi contoh. Oh ni. Tajuk ni. Okay. So kalau Mama dia punya ni boleh skip lah. Tunggu yang ni dia boleh skip. Ni. Tu dah ada 140 orang pelajar tengok. Nombor 34. Okay. Kalau kita ganti nilai. Ni artis tu, suara artis. Kat sini kita ganti nilai dalam ni. Punca infinity. Okey, so caranya di sini 6 minit warna biru. Okey. So kalau madam buat saya nak cek jawapan akhir dia. X. Yang tu yang bawah. Kemudian kalau kita perhatikan yang ini tolak juga yang ini. So yang atas tu akan tinggal nilai 2 punca X. Okey. So madam tulis dulu hasil dia. Limit X menghampiri infinity. So yang ini akan jadi 2 punca X. Okay.
per dengan yang bawah tu. Punca X tambah 2 tambah dengan punca X. Okey, so bila sampai ke peringkat yang ini, meja merah kaya ini, kalau kita gantikan X dengan infinity, di sini kita akan dapat infinity per infinity pula. Maka di sini bermulalah step seperti sebelum ni. Kita kena bahagi dengan denominator. Denominator yang kita tengok, kita rujuk pada nilai X dia, kuasa yang paling tinggi. Okey, so Meda akan dapat limit. Sama je sebab suara saya. Jadi jawapan akhir kita ialah 1. Okey. So, step nombor 34 ni dia panjang sedikit sebab dia yang pertama kita nak wujudkan pecahan tu sendiri. Yang kedua, kita kena ulang untuk kes infinity per infinity. Okey, dia jadi panjang sedikit lah. Okey, so kalau kita tengok situ kan, sebenarnya kalau awak pergi kepada VSLT, cara dia terang tu lagi dia cakap slow-slow. Tak keluar. Oh ya Allah, ya Allah. Mata-mata. So sini jadi 7 sama dengan okey, kejut kita. Okey. Hak tu artis tu dia akan kecek slow-slow. Jadi untuk pelajar nak faham boleh tengok VSLT. Kalau hak ni kalau Mama Z yang ngajar, Mama Z pelajar tanya, kita boleh jawab. Tapi untuk hari Ahad ni saya tengok hak tanya ya seorang, 2 orang. Jadi lebih baik tengok VSLT lah kalau ikut kere. So nanti yang Mama Z buat tu bukan saja-saja. Bukan saja-saja kita memang terang detail. Detail untuk bantu pelajar faham tajuk ni. Nombor 35 nanti pun pelajar buat macam tu juga. Cuma pelajar kata macam tu macam mana. Okey, kita tengok 35. Okey, 35. Saya tutup ke tadi Sekejap. 35. Contoh kita pun yang terpaling last yang 35. Tak ada lagi? 35 dah. 35 paling last. Kita dengar suara artis ni. Get vaccine related information Maka on dia Google. iklan sikit sebab Mama Z dibayar untuk YouTube dah. Okey, contoh terakhir, contoh 35. Okey, kita cuba membuat soalan limit to infinity. Tapi yang ini adalah sebaris. So bila sebaris, kalau Meda ganti nilai ni dengan infinity, infinity kuasa 2, kita akan dapat infinity, infinity tambah 3 pun infinity, punca infinity adalah infinity. Jadi kita akan dapat infinity tolak infinity, iaitu di bawah kategori IDF. Okey, untuk menyelesaikan soalan ni, kita kena wujudkan pecahan. So, untuk kita buat pecahan, kita kena darab dengan conjugate. Limit X menghampiri infinity. Okey, kita ada punca X kuasa 2 tambah 3 tolak X. Jadi bila Meda darab dengan conjugate, dia akan ada pecahan. Okey, automatik dia akan ada pecahan sebab conjugate ni dia sepasang. So yang ini akan jadi punca X kuasa 2 tambah 3 tambah dengan X. Okey, yang bawah pun punca X kuasa 2 tambah 3 tambah dengan X. So yang ini bila Meda kembangkan, okey, Meda akan kembang yang depan dengan depan, yang belakang dengan belakang. Kerana kembangan sebutan yang kedua dengan ketiga dia akan mati. Okey, dia akan mati sebab kita dah belajar konsep conjugate semasa bab 1. Okey. So kemudian bila Meda kembang dia akan jadi limit X menghampiri infinity. Meda akan dapat X kuasa 2 tambah 3 tolak X kuasa 2. Okey, kita perkan dengan
Okey. Okey, kita perkan dengan punca X kuasa 2 tambah 3 tambah dengan X. Dan nilai X kuasa 2 ni sebenarnya dia akan mati dengan nilai di situ. Okey. So, kalau madam guna ruangan di sebelah sini. Okey, sorry. So, kalau madam guna ruangan sebelah sini. Okey. Sekejap madam cuba padam yang ini sekejap. Okey. So, sekarang ni madam sambung. Dia akan tinggal sama dengan kat sini limit X menghampiri infinity. So yang atas tu cuma tinggal 3 saja. Yang bawah ni X kuasa 2 tambah 3 tambah dengan X. Okey. So sekarang madam nak ganti nilai X dengan infinity. Okey. So bila madam ganti, madam dapat 3 per dengan punca infinity kuasa 2 tambah 3 tambah infinity. So, madam dapat 3 per dengan, okey, yang sebutan pertama tu adalah infinity tambah infinity. Bersamaan dengan 3 per infinity, maka jawapan akhirnya ialah kosong kerana 3 bagi infinity adalah kosong. Okey, untuk contoh terakhir ni, Mama Z tak buat yang proses nombor 34 tadi sebab dia tak jadi kosong per kosong. Dia tak jadi infinity per infinity, sorry. Dia tak jadi infinity per infinity, jadi kita boleh buat direct seperti biasa. Okey. So, macam mana? Boleh ke tak hot ni? Dia tak jadi infinity per infinity tu sebab atas tu tak ada X ke? Atas ni tak ada X. Sebab tu Mama Z bagi 2 contoh. Contoh 34. Tadi ada X kan? Ada atas. Jadi bila ada X, kita berkemungkinan akan dapat 2 kali bentuk IDF. Yang pertama mula-mula infinity tolak infinity. Bila buat gugeng, tiba-tiba dapat pula infinity bahagi infinity. 2 kali IDF. Jadi 2 kali IDF, 2 kali jalan kerja dia lah. Contoh 35, lepas Mama Z selesaikan masalah infinity tolak infinity, ganti nilai dekat jawapan dia, tiba-tiba dapat nilai yang cantik. Jadi tak semestinya susah macam 34 tadilah. Jadi kadang-kadang soalan boleh keluar macam nombor 35 ni lah. Dia kategori mudah. Tak semestinya susah. Tu Mama Z buat video ni supaya pelajar alert lah dengan benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang kita ingat benda tu susah. Yang ini, yang Mama Z buat tadi, kat atasnya masih ada X. Bila masih ada X, cuma Mama Z tak royak tadi. Dapat, dalam video cakap bila dah dapat warna hijau ni, kita ganti lagi sekali, kita masih dapat infinity per infinity. Kena teruskan case dividing numerator and denominator with the highest power of denominator. Tapi berbeza dengan soalan 35, lepas Mama Z settle masalah infinity tolak infinity, dia jadi ada jawapan. Tak perlulah kita teruskan dengan dividing tu lagi. Okey. Selesai tajuk 7, Mama Z bagi tahu lagi sekali, dalam delta dia tak keluar, UPS tak keluar, dia cuma keluar dalam tugasan dan juga soalan final. Boleh? Mama Z. Dia bagi contoh limit negatif infinity tak ada untuk infinity tolak infinity. Sebab soalan ni dia limited sangat. Kalau ada kita boleh try, cuma nak reka tu agak tak boleh nak reka lah. Ada kena kalau ada soalan tu kita boleh bincang. Sebab soalan yang
kalau dalam tempoh 18 tahun, 19 tahun Mama Z ngajar ni, soalannya lebih kurang ada dalam 5 je. 5 je contoh yang negatif infinity. Tapi yang infinity tolak infinity ni tak silap Mama Z ada 3 je. Daripada Perlis, soalan ulang kaji dia orang. Perlis, kemudian daripada Selangor, dia orang ada soalan macam ni. Daripada Melaka tak silap satu lagi. So nanti kalau ada lagi Mama Z bagi tahulah. Mama Z dah letak soalan ni dalam set objektif dah. Kalau ada kita bincang nanti. Ulang kaji kita buat yang ni. Boleh? Boleh. Okay. So kalau boleh sekejap. Mama Z stop video sekejap. Stop video pula. Stop recording.